Kursus Polling Agent, Counting Agent dan Barong Agent. Part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah kerana kita berjumpa lagi dalam program Biro Sumber Manusia Amanah Negeri Melaka. Dan saya kali ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman, sedikit knowledge, pengetahuan, ilmu yang ada tentang Pacaba, ataupun kita boleh nyatakan sebagai kursus kini kursus Pacaba untuk penyediaan anggota-anggota parti politik, petugas-petugas calon untuk menjadi polling agent, counting agent dan juga barong agent yang terbaik, yang kompeten, yang boleh membawa suara ataupun boleh membawa kepentingan calon-calon yang bertanding. Kerana setiap petugas itu mesti mempunyai ilmu, mesti mempunyai pengalaman dan mesti mempunyai sedikit keberanian, mempunyai sedikit disiplin untuk memastikan mereka dapat bertugas dengan baik. Oleh kerana itu saya mengambil kesempatan ini untuk share dengan tuan-tuan bagaimana untuk kita menjadi Pacaba yang terbaik. Mungkin selepas ini tuan-tuan yang menonton video klip ini boleh memberikan kursus ini kepada orang lain. Yang penting ialah sebenarnya kursus Pacaba ini perlu kepada latihan praktikal. Jadi apa yang saya boleh buat pada kali ini ialah teori, dan mungkin selepas ini tuan-tuan boleh buat praktikal dengan teori yang telah tuan-tuan pelajari pada kursus kali ini. Okey, so nama saya Muhammad Sofi Abdul Wahab, Timbalan Pengerusi Amanah Negeri Melaka dan juga Adun Nurul Tunggal Melaka. Dan program ini sebenarnya program Biro Sumber Manusia dan dengan kerjasama BPR Amanah Negeri Melaka. Dan mungkin kalau tuan-tuan ada feedback, boleh tinggalkan komen di ruangan komen YouTube di bawah ini untuk kita perbaiki sama-sama tentang pengisian, cara presentation ini dan sebagainya. Okey, so peranan khusus kita inilah tajuknya ialah peranan tugas Pacaba. Dan kita juga sebenarnya bagaimana yang saya nyatakan tadi, mungkin selepas ini tuan-tuan boleh menjadi trainer pula. Mungkin sebahagian daripada training ini adalah train the trainer, adalah juga bagaimana kita nak melatih jurulatih yang berpotensi untuk menjadi trainer kepada orang lain. Okey, so objektif kursus kita ialah melahirkan petugas Pacaba yang terlatih, kompeten, berani dan komiten. Penting seseorang Pacaba itu mesti terlatih, mestilah kompeten, ada skill dan juga berani berhadapan dengan pegawai SPR. Bukan maksudnya kita nak lawan, tetapi kita berani dengan ada ilmu, berani dengan cara yang hikmah, dengan ilmu yang kita ada, kita boleh berargue dengan dia orang, kita boleh cuba untuk meyakinkan dia orang kalau undi rosak sebenarnya tak rosak, undi tak rosak jadi rosak dan sebagainya, kan. Dan juga mesti committed. Seorang Pacaba itu mesti committed, tidak boleh sambil lewa, kerana tugas ini adalah tugas yang sangat penting. Yang keduanya, peserta kursus yang mungkin menonton video ini adalah sedar kita nak memberi awareness tentang kepentingan Pacaba. Pacaba actually is very important. Okay, very important, and we would like to stress on the awareness of the importance of Pacaba. Okay, kita nak memberikan kesedaran tentang kepentingan kita seseorang itu menjadi Pacaba. Dan yang ketiga, untuk melahirkan seramai mungkin petugas Pacaba, kerana kita kena tahu setiap saluran itu, setiap saluran itu mesti sekurang-kurangnya kalau saluran itu ada kalau PDM itu ada mungkin 5 saluran, bayangkan berapa ramai Pacaba yang perlu ada. Setiap saluran mungkin
dalam 700 pengundi dan sebagainya, dan setiap setiap saluran itu sekurang-kurangnya paling minimum mesti ada 2 orang pacabar, paling minimum 2, tapi 2 orang tu kira dah lelah lah, sebab yang pertama, shift pertama itu dia akan masuk menjadi ca. Jadi antara pukul 7 dengan pukul 4 itu sekurang-kurangnya mungkin yang pertama akan masuk sehingga pukul 10. Antara pukul 10 sehingga pukul 4 sekurang-kurangnya kena ada 1 orang. Takkanlah tu masuk sampai ke malam, daripada awal pukul 7 pagi sampai habis kiraan, kadang-kadang pukul 12 malam. Jadi tak menasabah. Okey. Dan yang keempatnya, untuk melahirkan trainer kursus pacabar sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Okey. Ini adalah terminologi, definisi ataupun apa makna short form yang ada ini. Okey. PA dalam bahasa Inggerisnya polling agent, ataupun dalam bahasa Malaysianya ejen tempat mengundi, ETM. Okey. Ianya adalah polling agent. Dan yang kedua, CA ataupun counting agent, atau bahasa short form bahasa Malaysianya ejen mengira undi, EMU. Dan juga BA, baru ejen pemerhati baru. Okay. PA ialah mereka yang duduk ketika orang mengundi, dia observe proses pengundian. Itu PA, daripada mula masuk, mula masuk dalam ke pintu tempat nak mengundi itu dia observe. Nanti kita akan secara discuss secara detail proses flow dia, carta aliran daripada mula masuk ataupun daripada masuk pintu pagar sekolah sampailah dia keluar mengundi. Nanti kita akan ada detail. Okey. CA adalah ejen mengira undi yang akan observe pengiraan undi. Sebaik saja pusat pengundian atau saluran itu ditutup, biasanya akan terus disusun meja kerusi dan CA tak boleh keluar, dia standby terus. Itu sebab yang terakhir, shift yang terakhir itu dia akan terus menjadi CA. Okey. So shift pertama dia akan masuk shift terakhir dan terus dia akan jadi CA. Dan counting agent ini adalah sangat penting kerana dialah yang menjadi benteng terakhir sama ada seseorang calon itu kalah atau menang. Ada kes di mana calon itu sepatut menang tetapi kalah disebabkan kecuaian CA. Kecuaian CA. Borang 14 ni hilang, borang 13 tak diisi dengan baik, dan yang penting borang 14 lah. Ada kes kita di mana bila proses penjumlahan borang 14 tak ada, kita bawa ke mahkamah, borang 14 pun tak ada. Kita tak boleh nak buktikan bahawa penjumlahan itu salah, oleh kerana kita tidak ada borang 14. So CA ini sangat-sangat penting. Okey. So seterusnya bar inilah barang ejen, ialah mereka yang menjadi pemerhati ketika orang masuk pintu pagar sekolah, bukan masuk bilik nak mengundi, pintu pagar sekolah, barang ejen akan perhati tengok, dan dia akan bawa ke meja cek tempat pertama sekali nak cek saluran mana. Itu biasanya tak jauh daripada pintu pagar sekolah. Pintu pagar sekolah. Ejen pemerhati baru. Okey. Pacabar ini adalah petugas-petugas ejen yang dilantik oleh calon. Calon yang melantik pacabar, di mana dia akan diberi satu borang, calon akan sign, dan pacabar akan dapat tag. Okey, tak ada tag tak boleh masuk. Okey. Hanya seorang ejen mewakili seorang calon. Pacabar dia tak boleh wakil 2 calon. Sama dia nak jadi wakil calon adun, calon parlimen, tak boleh. Dia kena mesti asing. So ada kes di mana kita tak cukup orang. Jadi calon CA untuk calon parlimen tak ada. Sebab calon parlimen tak melantik CA ataupun dua-dua sekali. Akhirnya parlimen tu kira macam tu, tak ada CA, kan? Ada kes di mana benda itu berlaku, dan banyak kes berlaku disebabkan tidak ada persediaan awal dan sebagainya. Kadang-kadang ada tapi tak terlatih, tak kompeten. Ini sama juga kan. Bila ada argument apa semua, dia tak berani nak argue sebab dia tak ada ilmu. Jadi dia takut nak argue dan sebagainya. Okey, tugas umum pacabar ialah sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ianya adalah menjaga kepentingan calon. PA1, PA1 ini maksudnya
polling agent shift pertama, okey, PA1 ini adalah shift pertama, dia juga akan jadi polling agent shift yang terakhir. Kerana sebab apa? Shift yang terakhir, PA tu dia akan semak berapa jumlah undi. Jadi dia perlu tahu, okey, orang yang sama tu sebaik-baiknya kerana dia tahu berapa jumlah pengundi datang dan sebagainya, dan dia terus jadi CA. Senang cerita, okey. Sebab dia akan menyemak jumlah undi dan sebagainya. CA, ejen mengira undi. Sebagaimana saya nyatakan tadi, biasanya memang kita minta PA shift pertama tu akan jadi CA. Okay? CA, counting agent, dia hanya menyemak dan mengesahkan penyerahan undi, undi dan rekod yang betul. Maksudnya borang-borang 14, borang 13 dan sebagainya, dia mesti semak dan pastikan betul. Ada kes di mana calon A dapat 500 undi, calon B dapat 480 katakan, tiba-tiba ditukar undi untuk calon A pergi calon B. Ada kes macam tu. Itu semua perlu kepada CA yang betul-betul kompeten dan CA yang berani, kan? Ada kes di mana ada orang cuba nak menyelewengkan undi, di mana nak beri kemenangan kepada calon yang kalah, ditukarkan undi. Itu satu perkara antara yang berlaku. Okey, semak dan mengesahkan penyerahan undi, simpan rekod penyerahan. Rekod penyerahan ni antaranya borang 14 lah. Nanti kita akan bincang secara detail dalam part-part yang lain, kan? Dan kita nyatakan di sini mestilah PA1, iaitu polling agent shift pertama. Okey, dan juga dia menjadi polling agent shift yang terakhir. Mungkin kalau ada 3 polling agent, dia jadi shift yang ketiga lah, kan? Kalau ada 2 saja, dia jadi shift ketiga juga lah. Kalau ada 3 orang, mungkin dia adalah shift yang keempat. Macam tu. Dia juga akan jadi PA1 dan PA4 dan akan jadi CA. Mengumumkan keputusan CA ni, kita minta dia umumkan keputusan saluran sendiri kepada ketua pacabar atau calon sebaik saja borang 14 dikeluarkan. Maksudnya lepas saja ketua KTM, ketua tempat mengundi, sign borang 14 dan semua CA calon-calon sign, maka dia boleh call atau WhatsApp kepada ketua pacabar bilangan undi ataupun keputusan untuk saluran dia. Kalau dia boleh snap, sebab borang 14 tu dia pegang. Setiap calon-calon tu diberi borang 14. Jadi dia dah boleh snap borang 14 tu dan WhatsApp terus kepada ketua pacabar. Dan itu adalah keputusan resmi di saluran tersebut. Jadi dah tahu dah keputusan. Jadi maksudnya kalau semua setiap saluran itu boleh beri WhatsApp keputusan tu, kita dah tahu awal. Itu sebab sebenarnya pukul 8 tu kita dah tahu dah keputusan secara tak rasmi daripada borang 14 yang di WhatsApp oleh semua ketua-ketua ataupun yang di WhatsApp oleh CA. Okey. Dan barung ejen pemerhati barung, dia adalah tugasnya memerhatikan pengenalan pengundi. Dia tengok ini bangla ke masuk, daripada pintu sekolah masuk dia dah perhati dah. Dia dah tahu dah. Itu sebab seelok-eloknya kalau bar ataupun pacar ni orang kampung sendiri, dia tahu, dia kenal, ini nama Asmawi bin Abdullah, tapi Asmawi ni kawan saya, tapi yang datang orang lain. Jadi bar dah boleh tahan awal-awal dah, kan? Dan kenal pasti identiti pengundi hantu dan bantah dengan segera. Sebelum masuk bilik mengundi, bar dah boleh bantah dah. Dia terus bantah di barung lagi, dan dia boleh maklumkan kepada ketua pacabar untuk buat bantahan isi borang dan sebagainya. Okey. Ketua pacabar, ialah seorang ketua pacabar untuk setiap pusat pengundian dan satu ketua pacar untuk undi awal. Kita mengarahkan ataupun standard kita ialah kita nak setiap PDM, setiap pusat pengundian mempunyai ketua pacabar. Ketua pacabar mungkin dia tak jadi pacabar, dia duduk luar. Sebab apa? Dia nak menguruskan kalau ada komplain, kalau ada nak hantar makanan, urusan kebajikan pacabar dan sebagainya. Dia adalah perantara di antara pacabar yang ada kat dalam tu dengan urusan lain. Mungkin pet tertinggal ke, mungkin sakit ke, pacar sakit, mungkin kita nak ganti dan sebagainya, kan? Itu urusan-urusan yang boleh dipertimbangkan oleh KTM. Jadi perlu ada ketua pacabar yang kat luar. Kalau tidak, tak tahu siapa nak kontak. Pacar yang ada dalam tu, dia boleh keluar sekejap
untuk WhatsApp ke untuk call, dia boleh minta ketua KTM, cik saya nak keluar kejap nak pergi tandas mana, dia bolehlah call ketua Pacabar kalau ada apa-apa yang nak dimaklumkan. Tugas ketua Pacabar ialah mengurus dan mengawasi Pacabar di pusat daerah mengundinya. Jadi sebenarnya di pusat daerah mengundi itu mungkin ada 5 saluran. Okey, 5 saluran, setiap masa mesti ada 5 orang PA lah. Okey, 5 orang PA dan mungkin ada 2 orang BA setiap masa. Jadi 5 orang PA ni mesti kebajikannya, isu apa-apa diuruskan oleh ketua Pacabar. Ketua Pacabar PDM. Ketua Pacabar PDM dia akan report kepada ketua Pacabar BPR DUN. Itu maksudnya kalau kita ada, katalah ada 5 PDM, so kita ada ketua Pacabar PDM seramai 5 orang dan kita ada ketua Pacabar BPR DUN seorang. Kan 5 orang ketua Pacabar PDM ini akan report kepada ketua Pacabar BPR DUN apa isu pun kan. Dan ketua Pacabar PDM ialah tugasnya ialah mengurus dan mengawasi Pacabar di PDM-nya dan memastikan, ini sangat penting, Pacabar hadir bertugas pada masa yang ditetapkan. Ada isu di mana bila tukar shift Pacabar tak datang, sepatutnya shift tukar pukul 10, PA 1 PA polling agent 1 shift katalah 7 sampai 10, patutnya sebelum PA 1 keluar, PA 2 dia mesti macam tukar baton lah kan? Jangan ada loophole kat situ. Jangan PA 1 keluar pukul 10, PA 2 masuk pukul 10.30, pukul 11, tak boleh lah. Itu sebab ketua Pacabar di PDM mesti memastikan kalau PA shift kedua tak dapat datang, dia mesti cari ganti ataupun dia extendkan. Okey, dia WhatsApp kepada ketua kepada PA 1, okey Mat, ini PA 2 dia tak dapat datang, dia lambat sikit lah, so kau boleh keluar pukul 10.30 atau pukul 11 macam tu. Dia mesti menguruskan supaya setiap masa mesti ada PA di dalam bilik pengundian. Okey, mesti memastikan Pacabar hadir bertugas pada masa yang ditetapkan. Yang paling penting ialah dia mesti pastikan CA mesti ada. Katalah tiba-tiba CA keluar ke CA pergi mana apa semua, tiba-tiba dia keluar. Jadi kalau CA tu memang dia sakit ke, dia tak boleh nak standby untuk dia dah masuk untuk shift akhir tapi tiba-tiba dia sakit, maka sebelum pukul 4 ataupun sebelum 4.30 dia boleh hantar orang ganti jadi CA dan boleh minta KTM budi bicara dia, beritahu dia saya terpaksa tukar PA 1 saya ini oleh kerana dia sakit kan. Walaupun ada peraturan dia mesti bekerja tak silap saya 2 jam, nanti kita akan cerita, tapi kita boleh ada budi bicara di situ. Semua mereka ini dilantik oleh calon ataupun wakil calon. Okey, kelayakan untuk menjadi Pacabar. Siapa yang layak menjadi Pacabar? Rakyat Malaysia umur lebih 21 tahun ke atas, tidak bankrupt, kena cek lah. Siapa nak jadi Pacabar kena cek dengan insolvensi, jangan main lantik je. Sebab apa? Kalau ada orang komplain tiba-tiba CA kita, mana kita tahu masa perang kan, orang boleh cek tiba-tiba CA kita bankrupt, so tak dibenarkan masuk, akhirnya kita tak ada CA, habis. Okey, tidak disabitkan kesalahan mahkamah dalam masa 5 tahun, tidak tersabit di bawah akta pencegahan jenayah. Kesalahan mahkamah pun tak boleh, akta pencegahan jenayah pun tak boleh. Pencegahan jenayah 1959, tiada perintah di bawah section 66/4 akta pertubuhan ke atasnya. Siapa ada isu syarikat ke, syarikat dia bermasalah ke, ada perintah ke pasal dia jadi ahli lembaga pengarah ke, dia jadi owner syarikat, dia kena declare. Kalau kita nak lantik dia beritahu, cik saya tak boleh nak dilantik sebab saya ada masalah, so kena declare lah. Kena jujur, jangan tiba nak jadi je kan. Akhirnya parti yang bermasalah. Okey, objektif diwujudkan PACA. Yang pertamanya supaya pilihan raya berjalan dengan adil dan bebas. Instead of SPR punya staff, kita ada wakil-wakil daripada calon-calon untuk observe, untuk memerhatikan dan untuk memastikan pilihan raya berjalan dengan bebas. Untuk memastikan pilihan raya mengikut lunas undang-undang, proses pengundian, pengiraan, pengisian nomor 14
dilakukan mengikut peraturan, okey, mengikut peraturan SPR, mengikut undang-undang SPR, di mana proses pengisian pengundian penyertaan pengisian Borang 14 ini dilakukan oleh CA yang memerhatikan proses pengundian, penyertaan dan pengisian Borang 14. CA tu dia jadi PA yang pertama dan PA yang terakhir, ingat. Keputusan undi tidak termasuk undi pos. Undi pos dia dah kira awal, tak termasuk dalam penyertaan masa tu kan. Dia ada undi awal, undi pos dah dikira awal dan dimasukkan, dijumlahkan di tempat penjumlahan undi. Okey. Tugas Pacabar. Okey. Kita akan bagikan sebelum hari pilihan raya, semasa pilihan raya dan selepas pilihan raya. Apa dia tugas dia? Sebelum hari pilihan raya, okey, Pacabar mesti mendapat latihan yang secukupnya. Ini isu yang selalu berlaku di mana kita tak mempunyai petugas Pacabar yang syarat dengan ilmu. Tak ada latihan yang secukupnya, main tangkap muat saja. Terutamanya CA. Ini isu sangat-sangat penting. Itu sebab sekarang ni kita mesti dah melatih Pacabar kita. Hadir semua latihan yang berkaitan. Jangan celam-celut, sebab latihan kita ini ada teori, ada praktikal, ada pilihan raya, simulasi kan. Kena hadir semua. Dan eloknya membaca akta pilihan raya dan buku panduan Pacabar SPR, melaporkan diri kepada ketua Pacabar, mendapat surat pelantikan. Dia mesti lapor sebelum hari pilihan raya, dia mesti lapor kepada ketua Pacabar. Ketua Pacabar, saya boleh hadir. Okey, kalau dia tak boleh hadir, tak boleh jadi PA shift kedua, dia beritahu. Dia kena beritahu semua pemasalah supaya tak adalah kelang kabut di hari pengundian. Okey. Itu sebab kalau kita ada Pacabar reserve ke, lagi ramai petugas Pacabar yang kita ada, lagi baik. Okey, dan juga mestilah mendapat surat pelantikan, 2 salinan daripada calon. Sebab apa? Dia nak kena beri pada KTM 1 dan dia simpan 1. Kena ada 2 salinan. Isi 2 salinan borang A, iaitu borang sumpah kerahsiaan. Ini semua ketua Pacabar akan selesaikan. Okey, Pacabar dia kerja dia ialah dia pastikan dia kompeten, dia tahu semua, dan pastikan borang teks semua ada, tetapi semua urusan clerical, urusan documentation itu akan dibuat oleh ketua Pacabar. Ketua Pacabar akan serahkan dokumen. Okey, permohonan teks SPR, okey, untuk PA dia mesti pastikan permohonan tu dibuat PA dan CA dengan bersedia menyertakan 2 gambar IC. Sebab apa? Gambar tu nak letak dekat tag masing-masing. 2 gambar ukuran IC dan salinan MyCard. Dan juga eloknya sebelum hari pengundian Pacabar pergi melawat pusat mengundi yang anda bertugas. Jadi nak tahu sekolah tu dekat mana, terutamanya kalau Pacabar tu bukan daripada tempat itu. Mungkin dia diimport daripada don lain ke, daripada kampung lain ke. Okey, sekolah tu pergi lawat, tak adalah terkejut-terkejut, tak jumpa lah apa kan. Lepas tu mungkin dia boleh tengok pintu pintu pagar sekolah tu dekat mana, berapa jauh jarak daripada pintu pagar sekolah ke bilik tempat mengundi kan. Dia dah dapat gambaran awal dia macam mana. Eloknya site visit tu penting. Okey, surat pelantikan. Ini adalah contoh surat pelantikan Pacabar dikeluarkan oleh parti dan diberikan akan uruskan oleh ketua Pacabar dan diberikan kepada Pacabar. Ketua Pacabar BPR DUN akan bagi kepada ketua Pacabar PDM. Okey, dan ketua Pacabar PDM akan menguruskan urusan menyerahkan tag, surat pelantikan dan sebagainya kepada Pacabar PDM masing-masing. Kalau ada 5 saluran, dia kena pastikan berapa orang Pacabar di saluran tersebut. Okey. Simpan 1 surat pelantikan, KTM akan simpan salinan asal. Perhatian 2 salinan untuk setiap saluran. Okey, 2 salinan untuk setiap saluran. Okey, ini adalah borang sumpah kerahsiaan. So kena isi. Okey, borang sumpah kerahsiaan ni biasanya akan diuruskan oleh ketua Pacabar. Dan ini adalah tag CA dan tag PA. Tag CA. Jadi PA yang pertama dia akan ada 2. Dia akan ada tag PA
PA1 dan dia akan ada tag CA. Elok dia pakai dua-dua lah kan, takut hilang pula kan. Tag PA, tag CA dia ada tanda dekat situ, jangan salah pula. Tag CA tak ada, tak boleh masuk untuk menyerundi kan. Setiap ejen mempunyai tag sendiri. Okey, PA1 akan dapat dua tag, iaitu tag PA dan juga tag CA. Sebab PA1, PA shift pertama nanti dia akan jadi PA shift yang terakhir dan dia akan continue sambung sebagai CA. Okey, dan bergambar saiz my card okey. Ini adalah tadi cerita pasal Pacabar. Dan ini adalah organisasi SPR. Pak Cabar kena tahu organisasi SPR. Untuk setiap parlimen dan DUN. Yang pertama dia dipanggil pegawai pengurus pilihan raya. Ini biasanya adalah DO. Yang paling tinggi untuk DUN ataupun untuk parlimen tu. Untuk parlimen tu lah, biasanya untuk parlimen tu. Itu pegawai pengurus. Dipanggil PP ataupun returning officer RO. Dan biasanya RO ini ataupun PP pegawai pengurus ini adalah pegawai daerah DO, ataupun kalau ada mungkin dalam kes macam Alor Gajah dengan Majlis Tanah, okey, DO Alor Gajah jadi PP untuk Parlimen Alor Gajah, YDP Majlis mungkin menjadi YDP Majlis Alor Gajah jadi pegawai pengurus untuk Parlimen Majlis Tanah, lebih kurang macam itulah kan. Okey, di bawah pegawai pengurus ini ada penolong pegawai pengurus PPP. Okey, di mana tadi saya lupa tadi, pegawai pengurus adalah mengendalikan sesuatu bahagian pilihan raya yang ditetapkan, iaitu parlimen. Okey, pegawai daerah tu dia jaga parlimen. Di bawah dia akan ada penolong pegawai pengurus PPPP, membantu dan mengendalikan pilihan raya dilantik oleh SPR. Sama juga tadi DO pun dilantik oleh SPR. DO bukan permanent position, dia adalah DO, tapi masa pilihan raya dia jadi pegawai pengurus. Lepas tu kita ada penyelia pusat mengundi PPM, menyelia sesuatu tempat mengundi dilantik oleh PP. Lepas tu ada pembantu pilihan raya PPR, menolong dalam urusan pentadbiran dilantik oleh PP. Biasanya PPP, PPM, PP ni tak berurusan dengan Pak Cabar. Siapa yang akan berurusan dengan Pak Cabar? Ini yang kat bawah ni, iaitu pemandu arah pusat mengundi PAPM. Okey, biasanya sebelum tu yang akan berurusan dengan Pak Cabar dan ketua Pak Cabar ialah KTM, iaitu ketua tempat mengundi. Tu kat bawah tu kan, KTM dan kerani-kerani untuk saluran A dilantik oleh PP tadi, KTM dan kerani-kerani untuk saluran B dilantik oleh PP juga, KTM kerani saluran C dilantik oleh PP. Kalau ada 5 saluran A, B, C, D, E lah, ataupun 1, 2, 3, 4, 5 kan, ada 10, 1 sampai 10. Okay, ada KTM. Setiap saluran ada satu KTM. Sebab saluran itu dia akan kira setiap saluran kan. Saluran satu berapa menang, kalah dan sebagainya. Pemandu arah pusat mengundi PAPM. Ni kat baru kat luar tu kan. Biasa yang tolak pakai baju kuning kan, pakai tolak orang sakit dan sebagainya kat luar tu. Menunjuk arah dan membantu PPM. Juga dilantik oleh PP. Biasanya Barong akan berurusan dengan PAPM. Paca akan berurusan dengan KTM. Di dalam itu, dalam tempat mengundi itu, KTM paling besar lah. Dia akan memberi kata putus. Dan ada kerani lah, kerani dakwat celup jari, ada kerani potong kertas undi, ada kerani teriak, ada kerani yang jolok undi yang bila kita masukkan, ada 2-3 orang kerani. Nanti kita akan cerita secara detail. Okey, terminologi pegawai SPR KTM tadi saya dah beritahu dah, ketua tempat mengundi dilantik oleh SPR, pegawai penguasa tertinggi di dalam saluran. Yang inilah yang akan deal dengan kita punya pacar. Kan? Sama ada masa proses pengundian ataupun ketika proses pengiraan. Itu pentingnya sebenarnya tuan-tuan yang jadi pacar, cuba bekerjasama ataupun cuba buat ice breaking, ambil hati, cuba dapatkan hubungan baik dengan KTM. Itu sebab kalau masuk awal sebelum pukul 7 kita boleh sembang dulu dengan KTM kan. Kita tanya kita apa khabar, dari mana, cikgu ke apa, kita boleh bertanya dulu. Kita dah bina hubungan, jangan kita buat musuh. Kan? Kita bina hubungan, sebab nanti bila kita dapat bina hubungan awal-awal, first impression dia pada kita ialah kita boleh bekerjasama.
Kalau ada sebarang komplain apa, kita komplain secara berhemah, secara profesional kan. Kerani-kerani ada 4 kerani di setiap saluran yang ada DUN dan parlimen. Ada 3 kerani di setiap saluran yang ada parlimen sahaja. Kalau macam kita di Alor Gajah ke di Hang Tuah Jaya dan sebagainya, memang akan ada 4 kerani, sebab kita akan ada pengundian parlimen dan DUN, ada 2 tong lah. Tapi kalau di wilayah persekutuan hanya ada 3 kerani, sebab wilayah tak ada DUN, kan. Parlimen Kepung, Parlimen Wangsa Maju, Parlimen Setiawangsa, Parlimen Titiwangsa, itu semua akan ada 1 tong, itu tong parlimen, dan 3 orang kerani sahaja. Okey, so kita stop di sini sebagai part 1, dan kita akan sambung part 2 nanti dalam video yang seterusnya. Terima kasih.